أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية ومباركة وتحية من عند الله. السلام الله عليكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين وأولياء الصالحين ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولذوي حقوق علينا أجمعين ولسائر المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Fadilatul Imam Tuan Bilal, Tuan Nazir dan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, Datuk Datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat sidang jemaah yang didoakan kebaikan, al-afiyah, al-khair, al-yusur di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat kembali menyusun rutin perjalanan kehidupan kita dalam keadaan situasi diuji dan ujian yang semuanya telah sedang dan akan terus melaluinya. Dan wajarlah kita senantiasa dalam hal keadaan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikan peringatan, dapatkan peringatan. Sesungguhnya peringatan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tanfa'ul mu'minin. Sifat tabiat peringatan itu, nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar, teguran, khususnya bil khusus daripada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya apa? Allah sendiri menerangkan, tanfa'ul mu'minin, memberikan manfaat, memberikan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tanfa' di sini tuan-tuan, fi'lul mudhari' tadullu 'alal istimrar. Ini bahasa Arab. Fi'il terbagi pada tiga. Fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il amar.
Tuan yang ada belajar bahasa Arab, fi'il terbagi kepada 3. Fi'il mudhari' iaitu bermaksud padanya berterusan, ai mustamirran. Allah beritahu peringatan, tazkirah, kuliah subuh, forum, ceramah Isra Mi'raj, tazkirah 5 minit, tazkirah 7 minit. Baru ni ada satu pertubuhan baru. Saya ingat ada tuan-tuan maklum satu pertubuhan, saya suka memaklumkan, pertubuhan kebajikan asatizah se-Malaysia, baru ditubuhkan. Tuan-tuan boleh cari di alam maya, kan. Saya berjumpa tuan-tuan masa saya kecil dulu, adalah asatizah ni pangkat ayah saya lah tuan-tuan, pangkat umur tuan-tuan, penceramah terkenal, subhanallah. Saya rapat dengan dia tuan-tuan, baru dijumpa, subhanallah. Ustaz Asnul tak boleh nak bayar sewa rumah 3 bulan. Kalau saya sebut tuan-tuan pasti kenal, tapi saya tak sebutlah tuan-tuan, subhanallah. Jadi pertubuhan ini diusaha untuk cari balik ustaz-ustaz, tapi ada syaratnya lah. Syaratnya ustaz-ustaz yang tak bekerja kerajaan, ustaz-ustaz yang tak bekerja dengan swasta yang ada slip gaji. Ustaz-ustaz yang bukan guru takmir, tapi dengan syarat ustaz ni bertauliah. Maknanya dia pernah menghadap panel negeri masing-masing, dia ni ada tauliah, dia tak bawa fahaman pelik-pelik. Golongan ni subhanallah ramai, ya Allah. Mereka ni tercicir, mereka ni mendidik masyarakat, menghidupkan kuliah-kuliah ni mana negeri, mana tempat. Mereka ni dalam keadaan kesukaran dan kepayahan, subhanallah. Baru ni ditubuhkan. Dah jumpa dah dengan Datuk Wan, setiap politik, menteri-menteri pun, Datuk Menteri pun dah tahu tuan-tuan, subhanallah. Jangan ceritakan tuan sedang jemaah hati Allah SWT, kita ni nak dapatkan peringatan sama ada dalam kuliah-kuliah ni ustaz yang datang, asatizah, alim yang memberi kita yang memenuhi ruangan ni, apa dia? Tanfa'ul mu'minin, memberikan manfaat berterusan bagi orang-orang yang beriman. Tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT, tazkirah pagi ini memfokuskan tuan-tuan dari mana nak ke mana. Kita dah tak lama dah tuan-tuan. Kehidupan atas muka bumi ini dah tak lama dah tuan-tuan. Bahawa tuan-tuan kita sudah berada di akhir penghujung usia dunia. Rumah yang kita duduk hakikatnya tuan-tuan mengatakan ya Allah itlaq barra, keluarlah kamu. Kuburan kita memanggil-manggil kita. Ahlan wa sahlan. Ini Ramadan ni, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Itu Ramadan. Kubur kita tuan memanggil-manggil kita. Dan tanda yang ada daripada ujung rambut sampai ujung kaki tuan tak terkira dah tuan. Dengan tak berapa nak ingat dah, kan. Dengan apa nama yang dulu kita banyaklah perkara yang boleh kita ingat, sekarang ni tak berapa nak ingat, kena diperingatkan. Sebab tu tuan sedang jemaah tu, tazkirah yang disebutkan tuan-tuan mengingatkan kita tentang tujuan kehidupan, apa yang kita kena buat atas muka bumi kita ini, siapakah 5 musuh kita, apa yang kena buat, apa yang jangan buat, yang terfokus semua itu di atas maksud takwa, alimtithali awamirillah, ikut segala perintah Allah, wajitinabi nawahi, dan tinggalkan segala larangannya. Ikut segala perintah Allah SWT. Ulama menambahkan lagi, ma'a istisyar li'azamatillah, kita ini buat perintah Allah dengan memasukkan kebesaran Allah. Contoh yang dekatlah tuan-tuan ni, kita duduk solat subuh berjamaah. Pagi tadi tuan-tuan datang ke masjid, macam robot ke macam ada feel. Tuan-tuan datang ke masjid pagi tadi, tanya pada diri sendiri tuan-tuan, kita datang ni macam robot ke kita ada feel? Datang ke masjid berjemaah, mengaminkan doa, duduk dalam majlis zikir, tarik balik ingatan kita hadis, ayat Quran, huraian ulama mengenai kelebihan, keutamaan, afdaliyah pergi solat subuh berjemaah.
Duduk dalam masjid beriktikaf. Kemudian apa lagi tuan? Menjayakan duduk dalam majlis zikir. Apakah kelebihan kita? Maka kelebihan tu ma'a istish'ar li'azamatillah. Kita memasukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Cabaran bagi kita tuan, umum-umum macam kita ni tuan, ialah penghayatan azamah kepada ibadah sunnah yang kita buat. Dia bukan lagi nak suruh nak semayang ni lewat anak kita lah, kena suruh, kena ingat semayang ni. Ni semayang memang semayang lah, penghayatan kepada solat itu. Cabaran kepada kita tuan. Yang kedua, juga memasuk dalam maksud takwa, iaitu meninggalkan segala larangan, tegahan, amaran, kemarahan, ghadab Allah, dengan memasukkan rasa gerun dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah tak ada lagi dah. Sekarang orang mengumpat besi barulah. Bukan besi baru pun dah pakai handphone, mengumpat, mengatur. Tuan-tuan, bukan kita lah tuan, orang yang bukan datang ke masjid, bukan berjemaah lah, mereka ni cakap bukan pada disiplin ilmunya, bukan kita. Maka tuan-tuan sedang jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, maka peringatan itu sangat penting, kita kena dapatkan. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul. Maka peringatan yang paling besar dalam kehidupan kita tuan, apa yang kita kena buat atas muka bumi ini. Maka apa yang kita kena buat, Allah SWT beritahu dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan dan ciptakan jin, tidak aku jadikan dan ciptakan manusia. Jin dan manusia, kedua-dua makhluk mukallafain, yang akan ditanggung kepada mereka tanggungjawab apa dia? Iaitu mereka mengabdikan diri mereka kepada Allah. Liya'budun, kecuali mereka mengabdikan diri mereka dalam hal keadaan beribadah. Liya'budun tuan, kita kaji balik segi bahasa Arab, juga fi'lul mudhari'. Maknanya dalam hal keadaan senantiasa berterusan mengabdikan diri kita kepada Allah. Kita ni okey lah tuan, kita ni alhamdulillah pagi tadi dah, yalah pagi-pagi duk fikir nak pergi masjid. Dah tahajud 2 rakaat kan di rumah, mari dalam keadaan wudu. Subhanallah, kita tahu semua tu kelebihan. Cabaran saya tengoklah, cabaran bagi kita ni next ni lepas keluar daripada masjid ni. Ustaz, confirm lah Ustaz, cek kedai makan sarapan pagi kan. Roti canai apa? Telur burung, kampung Sungai Pecala kan. Tu dah, tu di antara lokasi. Duk pusing raun kawasan ni kan. Tak apalah, belanja sahabat kita ambil pulang, gebut belanja. Kan Allah SWT bagi kita belanja, dapat pahala infak pagi dah, niat dalam hati. Dah kadang kita tengok tengah ada meja-meja tu, kita dah tag lah, meja ni kita dah beritahu, cik tu meja tu saya bayar. Dan memang kita buat dah puluh tahun dah, alhamdulillah tuan. Lepas tu duha kita jaga tuan, masa sampai nak zuhur kita datang awal setengah jam, 1 jam dah datang, dah baca Quran. Begitulah tuan-tuan, bukan sekadar dalam masjid kita beribadah kepada Allah, luar masjid, di ofis, dalam perjalanan kita beribadah kepada Allah SWT. Sama ada ibadah itu ibadah yang khusus, ada petunjuknya, ada isyaratnya, dan ibadah yang umum, yang secara umumnya bukan daripada ibadah yang khusus, kita mengikut sunnah Nabi SAW sampai bila? Sampai mati. Allahu Akbar. Tuan-tuan, di antara inilah kita hidup di akhir zaman ni tuan-tuan. Ini yang perlu kita. Antara yang keduanya tuan-tuan, tujuan kehidupan berdasarkan sepotong hadis kursi. Bal khalaqakum lita'buduni tawilan wa tashkuruni katsiran. Ini secara ringkas, uraiannya ringkas tuan, dalam masa yang singkat ni. Pertama kita sebut kita adalah hamba Allah. Aku adalah hamba Allah yang mengabdikan diriku kepada Allah SWT berterusan berpanjangan. Yang kedua, aku adalah hamba Allah yang mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ingat tuan-tuan, pangkat ayah saya Tuan-Tuan Haji Tok Atin ni kan. Tuan-tuan dapat tengok zaman lah kan. Ni anak-anak ni diorang tak nampak zaman-zaman anak muda kita ni, sempat zaman main apa tu, konda-kondi tu kan. Tuan-tuan lagi awal dapat tengok peralihan. Baru ni viral dekat internet. Dulu 60 tahun dulu, 50 tahun dulu,
apa yang kita lalui hari ini dengan handphone, dengan kita boleh berhubung dengan orang yang berada di Amerika lebih cepat daripada orang yang ada dekat sebelah kita ni tuan, telah diramalkan teknologi ini 60 tahun dulu. Ada satu orang putih, saya pun tak ingat lah, ada viral dapat tengok. Maknanya tuan, zaman kita ni tuan, pastinya bukan 50 tahun dulu, 60 tahun dulu. Kita dah lalui dulu punya zaman main apa yang petak tu tuan, ting tu kan. Budak-budak hari ni tak adalah, dia tahu ni je tuan. Kita subhanallah nikmat dah tu kita melalui perubahan dunia ini. Namun kita tetap jaga solat, jaga zikir, jaga syukur kepada Allah SWT, jaga kita menjaga seluruh hak-hak Allah SWT. Wala in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur, kami Allah SWT berjanji kami akan tambahkan lagi nikmat. Tuan-tuan tengok dalam tubuh badan kita tuan-tuan. Ahli sains sebut tuan-tuan, ni badan kita ni salur darah ni. Salur darah ni, kalau tuan-tuan kita mampulah, kita pusing bumi yang kita duduk ni 3 kali pusing. Ni saluran darah ni tuan-tuan, lebih lagi. Yang mana kata kena stroke lah, duduk mana ni, bayangkan Allah SWT jaga badan kita. Tuan nak beritahukan nikmat pusing bumi ni 3 kali tuan-tuan, tak habis lagi tuan, lagi panjang nak gambarkan betapa banyaknya nikmat Allah SWT berikan kepada kita. Dan nikmat yang paling besar yang ada kepada kita ialah nikmat iman dan Islam. Hari ini tuan-tuan kita dihadapkan dengan ada orang Islam yang dah keluar, virus semua orang tahu tuan-tuan, dia beritahu saya nak keluar daripada agama Allah. Tuan-tuan, cabaran sungguh lah. Saya bukan tak apalah, ialah kita minta kuasa kawan-kawan kita tengah adalah berbuat sesuatu. Kita takut berlaku kepada anak-anak kita. Kita takut berlaku kepada mereka yang zawil huquqi alaina, mereka yang ada hak ke atas kita, mereka yang akan bertanya dan bersujud ke hadapan Allah kerana kita. Mungkin kita hatuknya cucu kita, anak saudara kita, anak kita. Maka tidak ada jaminan kecuali kita mendapatkan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya ni tuan-tuan ada grup WhatsApp keluarga kan tuan. Lah kita ni banyak masa tuan, ambil masuk je. Hantar je lah WhatsApp dalam keluarga, anak-anak kita masuk je WhatsApp kita tahu video-video yang manfaat. Kadang-kadang ustaz-ustaz ni bagi ceramah aku tazkirah pendek-pendek tu, masukkan tuan. Ilah ya Allah, ini jalan aku buat, aku nak jumpa dia orang pun mungkin di luar negara, di luar negeri tak. Tuan-tuan, inilah kerana apa? Kerana kita faham kelebihan zikir itu. Kerana zikir itu tanfa'ul mu'minin. Mungkin daripada banyak-banyak video tu, ada satu video yang mengetuk hati anak kita, cucu kita yang kita tengok dia. Mana tahu tuan-tuan, hasil daripada doa daripada atuk, nenek, daripada ibu dan ayah kepada mereka. Supaya apa? Supaya ingat, supaya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sedang jemaah mati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis tuan-tuan. Ya ibna Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa saghirakum wa hurrakum, sekiranya semua kamu, kata Allah SWT dalam hadis kursi, tua muda, kaya miskin, yang hamba ataupun yang abdi, berkumpul memaksiati Allah SWT. Bayangkan semua orang tak nak solat, tak nak sembah Allah. Allah kata apa? Aku tidak akan rugi walaupun sebesar biji zarah pun. Hari ini saudara Sajat kata dia nak keluar Islam. Apa hal tuan? Cuma dari segi konteks masyarakat tak baguslah. Kerajaan kena ambil tindakan sebab dia memberikan kesan kan. Itu memang. Tapi tuan-tuan, sebenarnya kita yang perlukan Allah, kita yang perlukan Islam ni tuan. Kita yang perlukan sembahyang subuh. Kita yang perlukan kuliah tazkirah ni tuan. Kita yang perlukan. Kita yang perlukan doa. Tuan, kalau kita tak berdoa, kita tak solat, kita tak datang kuliah, tak cari tazkirah, kita tak zakat, kita tak sedekah, yang ruginya kita sendiri tuan-tuan. Allah kata, aku tidak dalam kerajaan aku tidak walaupun sebesar biji zarah. Allahu akbar. Dan Allah SWT menyebutkan juga dalam hadis kursi ini tuan, sekiranya semua kamu, tua, muda, kecil, besar, kaya, miskin, yang hamba ataupun yang abdi, mereka berhimpun dan berkumpul semuanya mentaati aku, solat, zikir. Tuan-tuan, kita keluar daripada masjid ni,
ramai yang masuk Islam. Perdana Menteri Singapura masuk Islam. Ni apa nama? Joe Biden, orang kampung kita kan. USA pun masuk Islam. Oh, seluruh dunia tiba-tiba semua nak semayang, nak masuk Islam. Allah kata apa? Yang dimakai itu mazada fi mulki mithqala dzarrah, tidak pun akan bertambah walaupun sebaca biji zarah pun dalam kerajaan aku. Tuan, kita yang perlukan Allah, Allah SWT tidak memerlukan kita. Maka sebab tuan-tuan sedang jemaah mati Allah, yang kedua, apa yang kita kena buat atas muka bumi ini ialah senantiasa memperbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kullil hal. Alhamdulillahi ala kullil hal. Allah SWT menyebutkan orang yang tak kala mendapat nikmat, dapat syukur tu biasa. Mendapat ujian, musibah daripada Allah pun mengucapkan syukur, orang ini dipanggil Al-Hamadun. Mereka yang Al-Hamadun, mereka yang akan masuk ke dalam syurga Allah daripada pintu min ayyubab, daripada mana pun pintu yang dia suka. Ni sukar kan, dapat musibah pun alhamdulillah, ala kulli alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kita kena buat. Dan yang ketiga, yang terakhir, ialah kita dalam hal keadaan senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kena buat, teruskan. Ustaz, saya alhamdulillah ni zaman-zaman pandemik ni saya dah dapat amal. Amal apa? Saya dah dapat amal ratibul al-attas lepas subuh, ratibul haddad lepas maghrib. Luar biasa. Tuan, carilah amalan-amalan yang ada sanad. Bagus tuan-tuan. Saya tuan-tuan, dulu saya mengajar, antara kitab yang saya mengajar tuan-tuan ialah kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman, Nasaih Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Ialah dalam kita mencari-cari ini dan terus mencari tuan, satu hari tuan saya jumpa satu ustaz, kawan kita jugalah, yang mengaji lama di Indonesia. Kena sembang, ialah ustaz-ustaz ni sembang ni cara dia lah. Kata, kurang payah juga nak baca ni ustaz. Kata Ustaz Asnul, ustaz, buku tu, kitab yang ustaz ajar tu, ustaz baca Al-Fatihah, hadiahkan kepada pengarang kitab. Pengarang kitab Al-Imam Al-Haddad tuan-tuan adalah mujadid di kurun 16. Alim besar, subhanallah. Ceritanya semua. Baca Fatihah, subhanallah, sedekah. Subhanallah, mengajar tuan-tuan kita berasa subhanallah. Allah SWT. Sebab tuan-tuan kita ni, kalau kita mengaji dalam kitab Usuluddin tuan, antara syafaat yang kita kena usahakan ialah syafaat orang-orang yang beriman. Tuan, kita dah masa tak lama dah. Carilah tuan-tuan di kalangan kita, di kalangan orang-orang soleh, orang alim tuan-tuan, jadikan dia sahabat kita. Nanti kalau kita meninggal, tuan-tuan, kita mengharapkan dia datang ziarah kita. Dia akan membaca Fatihah walau kana marrah, walaupun sekali dia akan baca untuk kita. Yang lain anak-anak kita ni insya-Allah lah, anak-anak kita cari tuan. Sebab bahkan nanti di akhirat tuan-tuan ada orang syafaat dan bantuan pertolongan orang-orang yang soleh. Sebab tuan-tuan kita ni walaupun dengan orang alim, para awliya Allah yang meninggal. Dan saya di Jenderam ni ada bukanlah amal syarik tarikat Al-Qadiriyah kan, Tuan Guru Hafiz. Kita ada satu nama aurat Qadiriyah. Lepas subuh, lepas maghrib ada satu aurat, ada zikir yang kena baca dengan bilangan yang 300, 100, ada aurat Al-Qadiriyah. Dan ada zikir-zikir yang kita bacakan Fatihah, sedekahkan kepada Kutubil Awliya. Ketua bagi segala awliya ni kan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Baca. Mudah-mudahan tuan-tuan nanti di akhirat, di alam akhirat semua subhanallah tuan, orang-orang awliya Allah ni mereka kenal kita tuan-tuan. Selain kita nak duduk belakang saf an-Nabi SAW, mereka-mereka yang para awliya muqarrabin ni mereka kenal kita. Mereka boleh dan boleh membantu, memberikan pertolongan dan syafaat. Kita kat rumah tuan-tuan, paip bocor, plumbing dan sebagainya tuan, internet apa, kita adalah kawan-kawan kita dekat Keras ni untuk masuk grup. Ada tak yang boleh tengok aircon saya ni plumbing tak? Orang akan datang tuan, kita bagilah sikit bayaran tuan-tuan. Tuan-tuan, ni untuk akhirat punya urusan, pertolongan di alam akhirat, syafaat Nabi, banyakkan selawat, syafaat ni tuan. Di dunia kita kena uruskan, kita kena usahakan tuan. Gunakan segala yang kita ada, ilmu, wang ringgit, kesihatan, akal, kepandaian. Kerana masa sudah tidak lama lagi tuan-tuan. Selain kita diancam dengan kiamat kecil, kita akan meninggal
disebutkan dalam kitab At-Tazkirah Imam Qurtubi, malaikatul maut. Tengok muka tak malu ni tuan, 60 kali 70 kali. Adakah kita termasuk hari ini akan diambil nyawanya tuan-tuan? Dan kita diancam bahawa dunia ini akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekadar itu tuan-tuan, tazkirah kita pada pagi ini untuk sama-sama kita. Saya ingat saya pun dah berapa kali tuan-tuan, 3 bulan kuliah bukan online adalah ni kuliah live ni. Saya pun dah tak pegang mic ni kat masjid lama dah. Dia insya-Allah tuan-tuan kita akan mudah-mudahan kita nak panaskan balik enjin pertama untuk mencari keridhaan Allah SWT ini yang benar, yang sahih daripada Allah SWT. Yang kurang daripada saya, quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawla wa yattabi'una asanah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, pandanglah kami dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah kami sekalian yang hadir dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami sekalian yang hadir dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Walaupun di zaman penuh ujian akhir zaman ini, kami tetap tegar melakukan dosa dan maksiat, kemarahan, memanggil kemarahan dan kemurkaan-Mu jua, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tangan yang penuh berumbarangan dosa ini diangkat, memohon berdoa kehadrat-Mu juga, ya Allah. Apalagi kiranya Engkau ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Maafkan di atas segala kekhilafan kami, ya Allah, yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi maupun yang zahir, yang Kau mengetahui mengenainya, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah juga ibu dan bapa kami, ya Allah, mereka yang telah pergi ke rahmat-Mu, wahai Allah. Ampunkanlah mereka, ya Allah. Luaskanlah kuburan mereka, jadikanlah taman daripada taman-taman syurga-Mu, wahai Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah kasih kami sewaktu dulu kami kecil, wahai Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, turunkan rahmat-Mu, barakah-Mu kepada majlis ini dan mereka yang bersama dengan kami, ya Allah. Pemudahkanlah segala urusan kehidupan kami, ya Allah. Yang sakit Kau berikan kesihatan, wahai Allah, agar kami dapat terus beribadah kepada-Mu, membaca akan ayat-ayat-Mu, wahai Allah, dan berzikir mengingati-Mu, wahai Allah. Ya Allah, angkatkanlah segala musibah yang sedang melanda kepada kami, ya Allah. Angkatkanlah, ya Allah, balak dan musibah zahir ataupun batin ke atas kami, diri kami, ahli keluarga kami, masyarakat kami, negeri kami, wahai Allah. Allahumma idfa' warfa' 'anna al-ghala wal waba' wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wal balaya wal masaib ma zahara min wa ma batan. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa 'aizal iman wal mu'minin wa ansuri du'atal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman ala bikal ardika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa bi fadlika bi judika bi karamika ya karim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sorry.